Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua pelajar Malaysia Gazette yang menonton Scoop MG. Kali ini kami berkampung di Sabah. Negeri di bawah bayu bersempena dengan pilihan raya negeri Sabah kali ke-17. Jadi, Scoop MG akan cuba mencari calon-calon yang bertanding. Kita dengarkan bagaimana mungkin kempen-kempen mereka dan juga kita cuba terjah mereka dengan persoalan-persoalan. Mungkin dalam situasi berkempen ini ada perkara-perkara yang mereka boleh sampaikan kepada pengundi-pengundi mereka. Dan untuk hari ini kita akan bersama dengan seorang calon muda yang diletakkan di bawah di P169 itu Kota Belud Parlimen. Di bawahnya adalah di N09 Tempasuk. Kalau kita lihat Tempasuk ini bukan satu kawasan yang menang mudah kerana 7 penjuru akan berlaku di sini. Dan kita akan bersama dengan calon Barisan Nasional N09 iaitu saudara Azwan Marjan Layas Nurjan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Puan. Sebelum tu tahniah kerana diangkat sebagai calon walaupun agak kontroversi tuan pada awalnya kan apabila penarikan diri daripada Datuk Seri Rahman Dahlan, dan kita akan cuba tanyakan kepada panel kita, tetapi sebelum itu kepada pelayar, anda boleh like, anda boleh share program ini untuk kita war-warkan kempen ataupun war-warkan berkenaan dengan pilihan raya negeri Sabah ini. Baik tuan, bagaimana, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Jadual kempennya? Oh, jadual kempen cukup padat lah. Daripada awal pagi sampai ke tengah malam. Baik, sebelum kita pergi jauh lagi, bagaimana perasaan apabila ketika kita katakan ini mungkin saat akhir juga kan, kalau orang lain ataupun calon lain, kita dah tahu awal namanya. Tetapi untuk saudara Azwan ini, very last minute orang katakan, bagaimana? Basically, saya boleh katakan terkejut juga lah. Sebab pada dasarnya saya sudah orang bilang ready, saya punya mindset, kita bantu ketiga-tiga calon Barisan Nasional di Kota Belud inilah, di Pintasan, Tempasuk dan juga Usukan. Tetapi apabila berlakunya orang kata tragedi, yang mana apabila calon yang diumumkan oleh Pecuh Pimpinan Parti, iaitu yang berbahagia Datuk Seri Abdul Rahman Dahlan, telah pun mengambil keputusan untuk menarik diri pada saat di mana calon-calon dibaiat ataupun angkat sumpah. Jadi saya sebetulnya berada di Kota Belud pada masa itu, dan memang saya ditelefon oleh Setiausaha Agung UMNO Malaysia, iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Ashraf Wajdi, mengatakan bahawa minta saya untuk ke pejabat Perhubungan UMNO Negeri Sabah dengan keadaan segera. Ya, dan pada masa itu saya sedang berkempen untuk calon-calon kita sebenarnya. So itu memang teruja pun ada, terkejut pun ada. Perasaan itu bercampur-campur lah. Tapi oleh kerana perjuangan parti sebagai Ketua UMNO Bahagian Kota Belud dan juga pengurusi Penyelaras Parlimen Barisan Nasional Kota Belud, saya galas tugas ini walaupun dalam keadaan yang agak kelang kabut dan serba kekurangan. Tapi saya yakin UMNO Barisan Nasional khususnya, insyaAllah berkat sokongan daripada jentera parti, kita mampu untuk mencapai kejayaan, insyaAllah. Baik, kalau kita melihat sebenarnya untuk DUN Tempasuk ini, kalau kita lihat juga jumlah pemilihnya adalah seramai 17,116 orang. Dan ini dikatakan kerusi tradisi untuk UMNO Barisan Nasional. Adakah saudara merasakan bahawa ini kerja mudah walaupun saudara merupakan calon yang terakhir mungkin diletakkan di sini? Sebetulnya ini bukan satu laluan yang mudah. Walaupun pada dasarnya kerusi DUN Tempasuk ini adalah kerusi tradisi Barisan Nasional. UMNO Barisan Nasional sejak tahun 94 bertanding di DUN Tempasuk ini tidak pernah kalah. Tidak pernah kalah. Sehinggalah PRN 16 pada yang lalu pada tahun 2020. Jadi walaupun saya lihat tren pengundi
pada ketika ini agak berubah, ya. Sebab pengundi semakin bijak untuk menilai dan memilih, kerana mereka mahukan sebuah kerajaan yang stabil. Mereka mahu pemimpin yang benar-benar boleh bekerja dan mampu untuk membawa sesuatu kemajuan pembangunan terhadap kawasan mereka, dan juga mampu membela nasib rakyat. So, ini antara penilaian yang penting yang saya kira menjadi tajuk utama para pengundi, khususnya pengundi golongan muda. Kita melihat BN dan juga UMNO ini semakin berani meletakkan calon-calon muda, dan kita melihat di Semenanjung itu sudah keterbukaan menerima pemimpin muda itu semakin melebar, meluas. Dan adakah Tuan mewakili calon-calon muda? Kalau saya tidak silap 5 orang calon daripada pemuda yang diangkat sebagai mewakili BN mampu untuk memberikan, orang kata, nada baru ataupun new blood kepada generasi dan pengundi-pengundi sekarang. Sudah semestinya pada pandangan saya memang adalah satu kewajaran, ya. Mana-mana parti politik pada hari ini perlu mengetengahkan dan mengangkat anak muda, pemimpin anak muda sebagai salah seorang yang berada di dalam sistem kerajaan yang mampu untuk membentuk dasar-dasar yang baru. Ya, kalau kita lihat macam di Semenanjung Malaysia, seperti sahabat saya yang berhormat Dato' Dr. Akmal Saleh, dan juga yang berhormat Helmi Duyung. So, mereka menjadi menjadi idola kepada anak muda. Sebagai pemimpin muda, walaupun muda, mungkin dari segi pengalaman kurang, tetapi dilihat mereka telah melambat dan menawan hati para pengundi, bukan saja di kalangan anak muda, tetapi di kalangan orang lama lah. Ya, jadi sebab apabila orang muda ini dia lebih bertenaga, ya, lebih bertenaga dan lebih bersemangat untuk bekerja dan berbakti kepada masyarakat. Sebab itu saya ini sebenarnya daripada kilang pemuda juga, dan juga berasal daripada kilang belia. Saya dulu naik Presiden Majlis Belia Malaysia, dan saya bersama dengan rakan-rakan di Semenanjung Malaysia, dan membawa suara anak muda. Sebab itu saya melihat adalah pentingnya Parti UMNO dan Barisan Nasional untuk mengetengahkan lebih ramai wajah-wajah baru, khususnya di kalangan anak muda. Kerana kalau mengikut statistik pengundi, pengundi muda adalah dominan dan majoriti. Lebih 50% adalah di kalangan pengundi muda. Baik, kita nak berbalik kepada Tuan ada sebut mengenai anak muda ataupun rakyat sekarang mahukan kerajaan yang stabil. Kemudian menjawab kepada sentimen-sentimen. Berbeza bagaimana pilihan raya di Semenanjung dan Sabah ini. Rata-rata kita tak tahu sama ada benar ke tidak, tetapi ini sentimen yang dinyatakan bahawa di Sabah perlu dikawal ataupun ditadbir oleh parti tempatan. Tidak ada hubung kait dengan Parti Semenanjung, kerana Sabah untuk Sabah. Sentimen-sentimen ini berlegar-legar, Tuan. Bagaimana saudara melihat ini, betul-betul adakah macam bagus ataupun sebaliknya? Sebagai anak Sabah, saya tidak menolak sentimen Sabah for Sabahan itu, kerana pada dasarnya sentimen ataupun semangat, bukan sentimen, semangat Sabah for Sabahan ini saya memang sudah lama bawa semenjak saya bergiat aktif dalam sebagai aktivis belia dan pemimpin belia di peringkat kebangsaan, ya. Sebab seorang pemimpin itu dia kena ada semangat jati diri yang kuat, ya, untuk negeri dia, untuk kawasan dia. So, itu barulah kita dapat menjiwai dan kita boleh bawa angkat suara itu ke peringkat yang tertinggi. Namun sentimen yang dimainkan Sabah for Sabahan kali ini sebenarnya ini bukan benda baru lah. Ini bukan benda baru, dan setiap kali pilihan raya parti-parti tempatan ini akan menjadikan ini satu modal politik dan sebagainya. Ya, sekarang ini dorang menimbulkan pula mau jadi macam Sarawak dan sebagainya. Tetapi apa yang saya lihat di Sabah ini
tidak ada yang boleh nafikan Barisan Nasional banyak membawa pembangunan. Daripada pelbagai sektor, sektor pendidikan, sektor pelancongan, sektor pertanian, sektor kesehatan, keselamatan, dan infrastruktur. Ya, kita lihat keupayaan Barisan Nasional apabila kerajaan itu stabil, kerajaan negeri stabil dan selari dengan kerajaan pusat. Ya, bila selari dengan kerajaan pusat, akhirnya kerajaan pusat akan menyalurkan peruntukan yang besar kepada Sabah dan juga Sarawak. Cuma biasanya Sarawak mereka tidak pernah bertukar parti memerintah. Yang bertukar adalah pemimpin, ketua menteri ataupun sekarang premier lah. Di Sabah kalau tidak silap saya lebih daripada 5 kali sudah bertukar kerajaan. So ini yang memperlihatkan politik tidak berapa stabil. Karena kita perlukan kerajaan yang stabil. Sebab itu apabila kerajaan stabil, saya yakin pelabur-pelabur asing pastinya akan datang untuk melabur di Sabah ini. Ya, untuk kita mau meningkatkan hasil kerajaan negeri. Ya, perlu ada elemen-elemen seperti ini mana pelabur kena bantu datang masuk ke Sabah. Baik, sekarang ni kita melihat dunia digital. Komen-komen di media sosial itu pelbagai. Sebagai anak muda, saya rasa anda tidak terlepas melihat komen-komen. Ada yang menyatakan dari selepas saja penamaan ataupun sebelum itu, mereka katakan BN ini ada masa depan yang baik. Sekiranya pengerusi BN Sabah itu tidak ada di dalam list itu. Sebagai sama-sama pemimpin dalam BN UMNO ini, melihat bagaimana kata-kata ataupun komen-komen yang menyatakan bahawa Datuk Seri Bong Mokhtar itu sudah tidak relevan lagi. Bagaimana anda melihat? Mungkin ini juga salah satu modal daripada parti-parti lawan? Ya, saya tidak nafikan. Ini sedikit sebanyak propaganda. Propaganda yang dimainkan oleh saitro-saitro daripada parti-parti lawan. Ya. Kerana apa yang saya lihat pada hari ini budaya politik kebencian, budaya politik fitnah sudah semakin berleluasa untuk semata-mata kerana nak menang, nak mendapatkan kuasa. Akhirnya apabila dapat kuasa, mereka juga tak tahu nak buat apa. Mereka pun gagal untuk mengurus tadbir kerajaan negeri Sabah dari segi tata kelola ke laut. Jadi kita sebenarnya, saya tidak nafikan perkara itu, tetapi dalam sistem organisasi parti, of course macam saya ini sudah lama berkecimpung dalam organisasi. Jadi kita faham prinsip berketua. So, siapa ketua kita, kita kena akur dan kita hormati. Ya, jadi pemimpin datang dan pergi. So, dalam parti juga ada sistemnya adalah sama. Jadi namun demikian, apa yang kita lakukan ialah daripada pemimpin-pemimpin Barisan Nasional, kita cuba tonjolkan kualiti yang kita ada. Kualiti yang kita ada. Datuk Bong, kalau dia bukan seorang pemimpin yang berkualiti, pemimpin yang banyak berbakti, saya pasti beliau tidak akan menyandang jawatan ataupun sebagai wakil rakyat selama berapa penggal. Saya pasti beliau berjaya menjaga kawasan beliau dengan baik. Membawa pembangunan dari segi hospital, sekolah, jalan raya dan sebagainya. Jadi pada saya itu adalah satu cabaran kepada kita, tetapi sebagai ahli parti kita wajib untuk mempertahankan ketua kita. Manifesto anda di kawasan ini N09. Okey, untuk Tempasuk ni dia satu kawasan yang sebenarnya sangat berpotensi besar untuk dibangunkan. Ya, kita ada sawah padi, jelapang padi. Tempasuk ini adalah kawasan jelapang padi dan juga pertanian getah dan sawit dan sebagainya. Juga Tempasuk ini berpotensi dari sudut ataupun sektor pelancongan. Ya. Dan juga saya lihat sektor pertanian juga memainkan peranan yang penting ya untuk meningkatkan sumber ekonomi rakyat Tempasuk khususnya. Jadi saya kira perkara ini dan saya yakin boleh direalisasikan sekiranya kita mempunyai kerjasama dan hubungan yang baik dengan kerajaan persekutuan. Ya,
Itu sebab apa yang saya ingin nak kongsikan di sini, kita nak pastikan anak muda kita terbela. Anak muda kita mendapat peluang pendidikan kemahiran. Baru ni kemarin saya bersama dengan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. So, dalam ucapannya, beliau mahu memartabatkan dan memperkasakan TVET di Tempasuk ini, dan insya-Allah akan kita usahakan, tidak berjanji, tapi saya dan juga Datuk Seri Presiden Datuk Zahid akan usahakan untuk mewujudkan lagi institusi kemahiran di Tempasuk ini. Kerana dulu saya masih ingat masa 2017, kalau tak silap saya lah, memang ini Institut Kemahiran Belia Negara adalah antara agenda utama yang saya fight untuk bawa ke Sabah. Dan di Sabah sebenarnya di Kota Belud lah. Jadi sekarang ini alhamdulillah baru-baru ini Kementerian Pengajian Tinggi di bawah Yang Berhormat Datuk Datuk Seri Diraja Zamri telah pun melancarkan ataupun merasmikan majlis peletakan batu asas Politeknik Kota Belud yang terletak di kawasan Dun Tempasuk. Dan saya pasti apabila wujudnya Politeknik Kota Belud ini, pastinya akan limpahan nikmat itu, kelebihan itu akan berkembang di kawasan Tempasuk ini. Dan pastinya anak-anak Kota Belud khususnya ramai yang akan boleh menimba ilmu kemahiran di Politeknik. Dan ini adalah usaha daripada Barisan Nasional yang mana pernah diusahakan oleh yang berbahagia Datuk Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan. Jadi beliau antara yang memainkan peranan penting juga bersama dengan Timbalan Menteri Pengajian Tinggi, iaitu Yang Berhormat Datuk Haji Mustafa Sakmud. Yang antara yang memainkan peranan untuk mempercepatkan proses ini. Bayangkan, tengok, Majlis Percatatan pada tahun 2017. Sampai ke hari ini, berapa kali tukar kerajaan. So, Politeknik itu belum lagi dapat direalisasikan. So, alhamdulillah baru-baru ini KSU pun hadir semasa majlis peletakan batu asas Politeknik Kota Belud tersebut, telah pun mengumumkan bahawa bajet peruntukan untuk membina Politeknik sebanyak 250 juta sudah tersedia. Dan sekarang ini adalah proses pembayaran dari segi pembelian tanah dan sebagainya. Ia akan mengambil masa, mungkin akan mengambil masa setahun. Dan kita mengharapkan pada tahun 2030, insya-Allah Politeknik Kota Belud akan dapat direalisasikan. Jadi banyak ni yang peluang-peluang yang kita boleh ambil, kerana pada hari ini akhirnya ia bergantung kepada ekonomi rakyat. Kos sara hidup yang semakin meningkat. Ya, ini antara isu yang penting, isu utama yang perlu kita bawa ni. Apa yang kita boleh bawa untuk rakyat supaya mereka mempunyai sumber pendapatan. Jadi inilah yang saya akan cuba bawa. Mudah-mudahan Barisan Nasional menang ketiga-tiga di Kota Belud, dan insya-Allah menang di kawasan yang lain, dan kita mampu untuk membentuk dan merajui kepimpinan kerajaan negeri Sabah. Kita melihat ini satu aspirasi yang sangat baik, dan juga kita melihat latar belakang anda juga merupakan belia, aktivis belia juga. Dan ia sedikit sebanyak mendorong juga dan tahu ada pengetahuan terhadap TVET dan juga Politeknik yang memudahkan lagi anda. Kalau orang kata tak berjaya, susahlah juga kan nak bergerak. Jadi kita melihat juga 6 lagi calon-calon lain di N09 ini. Bagaimana anda melihat? Adakah saudara rasakan ke-6 ini adalah cabaran tertinggi, ataupun sebenarnya mereka, kalau di Semenanjung ataupun saya kira di sini juga, kalau kita kata lebih daripada 3 parti itu sebagai pecah undi, parti bebas itu kacau saja. Adakah ia perkara yang biasa anda rasa dan mereka ini betul-betul boleh menggugat? Bagaimana? Pada saya, pilihan raya negeri Sabah pada kali ini cukup menarik, interesting, because of kita dapat lihat ramai calon-calon yang bertanding. Sistem demokrasi itu subur.
Kalau di Kota Belud saja ada 32 orang calon. Di Kota Belud secara keseluruhannya lah. Dan di Tempasok ada 7 calon lah, parti yang bertanding. Ya. Jadi pada saya ini adalah satu perkara yang baik, ya, yang mana of course sudah pasti calon-calon yang lain juga akan mengetengahkan pandangan, idea-idea mereka juga bagaimana mereka mahu membangunkan kawasan Dun Tempasok ini. Dan pastinya memang kita tidak orang kata terlalu overconfident, ya. Sebab walaupun kursi di Dun Tempasok ini adalah kursi tradisi UMNO Barisan Nasional, tapi saya yakin macam saya katakan tadi pengundi menilai, ya, pengundi menilai dan apakah yang boleh mereka dapat selepas pilihan raya ini nanti. Jadi pastinya saingan itu agak sengit, terutamanya mungkin daripada pihak kerajaan negeri Sabah lah, parti yang memerintah yaitu kerajaan JRS. Pastinya sengit dan of course wakil rakyat mantan YB Dun Tempasok yang sebelum ini dahulunya dia bertanding atas tiket UMNO Barisan Nasional dan kali ini beliau kembali untuk mempertahankan kursi atas tiket JRS. Pastinya sudah melaksanakan gerak kerja dan servis kepada rakyat. Ya, kita tidak nafikan juga beliau seorang sahabat saya yang baik, sangat baik. Dan beliau seorang juga antara pemimpin abang saya, pemimpin muda yang berpotensi berpeluang, tetapi dalam dunia ataupun pentas politik ini perjuangan parti adalah yang utama lah. Jadi pada saya ada keyakinan juga, ya, kita coba untuk memperlihatkan dan memberi keyakinan kepada pengundi bahwa satu-satunya parti yang benar-benar terbukti membela nasib rakyat tidak lain tidak bukan Parti Barisan Nasional. Baik, di kesempatan ini mungkin ada apa-apa yang boleh dikatakan kepada pengundi-pengundi di N09 Tempasok ini, silakan. Okey, saya Azwan Marjan alias Nurjan, calon nombor 4 Barisan Nasional di kawasan Dun N09 Tempasok, memohon sangat-sangat, merayu sangat-sangat kepada seluruh pengundi di kawasan Dun Tempasok agar turun beramai-ramai mengundi pada 29 November 2025, tunaikan tanggungjawab anda sebagai rakyat Sabah, dan saya memohon agar tuan-tuan berilah peluang kepada saya untuk berkhidmat kepada rakyat Dun Tempasok pada selepas 29 hari bulan nanti. Saya mohon sokongan dan undi daripada seluruh pengundi di Dun N09 Tempasok. Terima kasih. Ada tagline ke? Kadang-kadang calon ni ada tagline tu. Tagline saya Tempasok jalan terus. Oh, jalan terus. Jalan terus. Okey. Baik. Sebelum kita berakhir, saya nak tanya 5 soalan pantas kepada tuan. Ini dia tak boleh fikir. Dia tak boleh fikir. Contoh satu soalan, satu jawapan saja. Satu jawapan. Saya katakan Malaysia. Kemudian tuan kata terbaik. Contoh. Okey. Okey, kita cuba. Baik, yang pertama. Bom Mokhtar. Minum darah. Apa itu minum darah? Jadi. Itu bahaya. Okey. Saya buat terkejut. Yang kedua. Haji G. Satu perkataan. Lembut. Oh, lembut. Baik. Yang ketiga. Tempasok. Kita majukan. Yang keempat. Azwan. Jalan terus. Dan yang kelima. PRN Sabah. Biar mana? Baik. Ini satu penutup yang sangat baik sebenarnya. Saya nak ucapkan terima kasih kepada anda juga yang sudi bersama-sama dengan kami. Terima kasih dan selamat maju jaya kepada calon N09 Tempasok yang mewakili Barisan Nasional, iaitu saudara Azwan Marjan alias Nurjan. Dan kita seperti beliau katakan tadi, jangan lupa tanggungjawab anda kepada 17,116 pengundi yang perlu menjalankan tanggungjawab anda pada 29 November ini. Sekian dulu daripada kami di N09 Tempasok.
di Parlimen Kota Belud ni. Kita jumpa lagi dalam skop MJ akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.